sejahtera, nama saya Tawi, nombor metrik 296206. Saya akan menterjemahkan ucapan Tuan Guru Nik Abdul Aziz daripada bahasa Melayu Kelantan kepada bahasa Melayu Standard. Berlakunya kekeliruan tentang sifat 20 dalam mengenali Allah. Ulama berkata, pada mula untuk mengetahui agama, kita perlu mengenali Tuhan terlebih dahulu. Mengenali Tuhan adalah wajib dan boleh dibuat dengan pelbagai cara. Ada orang mengenali Tuhan melalui sifat 20 dan ada juga yang melalui Al-Quran. Sebelum ini saya beritahu bahawa tidak semestinya sifat 20 ini wajib diketahui kerana pada zaman Nabi, tidak semua orang mengetahui sifat 20 ini. Selepas saya berkata begitu, terdapat kekeliruan di beberapa pihak dan diberitahu tidak selalu menghadiri kuliah agama saya kerana tidak duduk di kawasan sini dan mereka beranggapan sifat 20 ini haram dan sebagainya. Jika dia berkata begitu dalam keadaan menfina, maka adalah balasannya. Tetapi jika dia berkata dalam keadaan yang tidak faham, maka di sini saya akan jelaskan dengan lebih teliti melalui kitab dan mungkin mereka akan lebih faham. Disebabkan perkara ini penting, jadi saya perlu menjelaskan perkara ini dengan lebih awal dan mungkin akan berlarutan sehingga hari lain. Kitab ini penting untuk membuat rujukan tidak kira untuk solat, politik dan sebagainya. Hal ini kerana Al-Quran adalah seperti surat kiriman daripada Allah kepada manusia. Kitab ini telah digunakan untuk diajar di sekolah-sekolah agama. Kita pun telah dipelajari tentang Tauhid. Di kitab juzuk keempat Kanawi atau Sanawi, ada sesetengah orang yang begitu marah dengan Syekh Syadid sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan mencaci. Kitab ini dibuat oleh suatu jabatan kuasa di Jabatan Agama Islam untuk diajar kepada anak-anak di sekolah Arab Kelantan. Bagi saya, tidak layak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Tuan Guru. Kitab ini dibuat rujukan kerana Syekh Syabib. Orang lain mengatakan Syekh Syabib orang muda, sesat dan sebagainya. Tetapi orang Majlis Islam membuat rujukan kepada kitabnya. Nama kitab Al-Aqaidul Islamiyah. Dan kitab ini Ustaz Mat Mustafa pun membaca kitab ini sehingga dimarahi oleh orang kita. Jangan bercakap sahaja. Kalau tidak tahu, bertanya pada orang lain. Kitab ini dikira sebagai kitab majlis. Sifat 20 disebut ilmu kalam. Tauhid Sanawi disebut ringkas. Perkembangan ilmu tauhid dan fakta-fakta daripada dalam dan luar. Bermaksud ilmu ini tidak wujud di zaman Nabi. Dia wujud selepas zaman Nabi. Pada zaman Nabi ada Al-Quran sahaja. Ilmu tauhid wujud kerana ada dah ilmu di muka bumi ini. Tidak kira ramai orang jahil, para ulama telah memberi kesan dalam penerimaan agama Islam. Agama Yahudi dan sebagainya pun telah ada, dan ada juga orang Islam yang terjebak dengan agama Yahudi. Terdapat juga pengaruh India. Kalau berkahwin tidak perlu bersanding dan sebagainya. Kemudian secara ringkasnya, punca dalam dan luar menyebabkan ilmu kalam ilmu bersendiri. Maka mana-mana orang yang mengata sifat 20 ini ilmu Islam 100%, maka dia telah salah. Ia ialah ilmu kalam yang dari berbagai jenis manusia. Ilmu kalam campuran ilmu Islam dan ilmu falsafah. Nama saya Nur Farhani binti Tamanuri dengan nombor metrik 296271. Reaksi kumpulan kami tentang pandangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz setelah cuba memahami video tersebut ialah, pada pemahaman kami, Al-Mahrum Tuan Guru Nik Abdul Aziz tidak mengatakan yang ilmu sifat 20 itu salah. Kerana Tuan Guru Nik Abdul Aziz telah mengatakan bahawa masing-masing ada cara berbeza untuk mengenal Allah, sama ada melalui ilmu sifat 20 ataupun melalui menafsir Al-Quran. Tetapi beliau hanya memberitahu kita bahawa ilmu sifat 20 itu disusun oleh ulama selepas Nabi SAW untuk menyesuaikan dengan corak pemikiran pada waktu awal Islam, di mana sudah terdapat pemikir-pemikir terkenal seperti Aristotle, Ptolemy dan sebagainya. Jadi untuk memberi kefahaman yang mudah kepada masyarakat yang sudah terbiasa dengan kaedah pemikiran Yunani pada masa itu, susunan ilmu sifat 20 ini telah dibuat untuk memudahkan dalam membuat perbandingan. Tuan Guru Nik Abdul Aziz membahaskan buku sifat 20 secara falsafah. Beliau juga mengkritik mereka-mereka yang mengatakan sifat 20 ini wajib diketahui oleh orang ramai. Kalau kewajipan ini tidak diketahui, maka berdosa. Sedangkan cara pengajian sifat 20 ini tiada di zaman salaf. Di zaman Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau hanya membahaskan 13 sifat sahaja. Kemudian selepas itu ditambah lagi 7 menjadi 20. Tambahan pula, akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari diperdebatkan di kalangan ulama akidah. Kesimpulannya, sifat 20 adalah salah satu cara untuk mengenal Allah Ta'ala. Cara ini tidak dikenal semasa zaman salaf. Mereka mengambil sifat Tuhan terus daripada Al-Quran dan Sunnah.
Tuan Guru Ni Abdul Aziz mengkritik bahawa jika nak belajar sifat 20, haruslah belajar dengan mendalam. Belajar ilmu agama haruslah mendalami setiap apa yang cuba disampaikan dengan teliti. Yang penting adalah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya dan nama-namanya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazal Izni binti Abdul Ghafur. Nombor matrik saya 296114. Kami daripada kumpulan J. Okey, kini saya akan menjawab soalan C, iaitu memberikan pendapat kumpulan anda berasaskan kes yang disebut oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Adakah wajar diberikan peluang untuk mengatur dan campur tangan dalam pengajian agama? Walhal falsafah berpandukan akal, manakala agama pula berdasarkan wahyu yang bersumberkan kitab suci yang diturunkan daripada Tuhan. Pada pendapat kumpulan kami, wajar falsafah diberikan peluang untuk mengatur dan campur tangan dalam pengajian agama. Hal ini selaras dengan perkara yang diucapkan oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz, iaitu beliau menegaskan umat Islam meneliti tentang sifat 20 ataupun dalam Islam disebut sebagai ilmu kalam. Jika dilihat daripada perspektif luar, maka ianya dipengaruhi oleh kebudayaan luar yang menyebabkan munculnya ilmu tauhid di dunia ini. Sebelum agama Islam berkembang luas ke seluruh dunia, terdapat ilmu-ilmu yang direka oleh manusia sendiri dan bertapak di setengah penjuru dunia seperti ilmu falsafah Greek, iaitu Aristotle dan juga Socrates dan lain-lain. Mereka telah memberi kesan awal dalam pemikiran manusia, termasuk masyarakat Arab yang baru sahaja menerima Islam pada waktu tersebut, dan juga agama-agama lain seperti agama Yahudi. Berdasarkan penyertaan beliau yang mengatakan manusia mudah dipengaruhi, jelas terlihat apabila masyarakat Melayu mudah dipengaruhi oleh agama Hindu. Sebagai contoh, budaya Hindu yang mempengaruhi masyarakat Melayu adalah perkahwinan. Pada zaman sekarang, kebanyakan masyarakat Melayu mengadakan resepsi dalam majlis persandingan. Namun dalam Islam, tidak membenarkan isteri yang baru dikahwini ditunjukkan kepada orang ramai kerana Islam memandang tinggi akan martabat wanita. Hal ini telah memberi satu gambaran bahawa manusia mengambil kira agama berdasarkan wahyu yang bersumberkan kitab-kitab suci yang diturunkan daripada Tuhan dan juga akal fikiran yang dikurniakan oleh Subhanahu Wa Taala. Pemikiran ahli-ahli falsafah terdahulu memainkan peranan yang sangat penting dalam pengajian agama. Beliau berkata ilmu kalam merupakan campuran ilmu Islam dan ilmu falsafah. Ilmu kalam menyebabkan munculnya istilah-istilah falsafah Greek. Konklusinya, masyarakat terutamanya umat Islam tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada agama semata-mata, kerana akal fikiran yang dikurniakan juga perlu diambil kira sebagai salah satu sumber dalam pengajian agama. Okey, sekian daripada saya.